Saya rasa boleh Ustazah tadi ceritakan sedikit mengenai nama Ustazah, asal dan status mana-mana tempat Ustazah mengajar sekarang? Nama Suaibah binti Bahardin, asal Johor, status tempat mengajar kini SMK Meru, Kelang. Panggilan Ustazah Suaibah. Ustazah kedua. Boleh Ustazah ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang pendidikan Ustazah dan adakah Ustazah memiliki orang kata kelayakan ikhtisas yang khusus dalam pendidikan? Okey, latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda, pendidikan Islam, pengurusan, dakwah dan kepimpinan, kelayakan ikhtisas, diploma pendidikan, iaitu meja bahasa Arab, yang kedua pendidikan Islam. Soalan ketiga Ustazah. Soalan ketiganya adalah, adakah Ustazah telah lama menceburi profesi keguruan dan adakah Ustazah pernah menyandang mana-mana jawatan sebelum ni sehingga kini saya nak tanya berapa lama Ustazah telah berkhidmat sebagai seorang guru daripada awal Ustazah lantik sebagai guru sehingga kini. Ustazah ceritakan berapa lama? Tempoh mengajar 27 tahun. Pernah menyandang jawatan Ketua Penitia, Ketua Pentaksir Kawasan untuk daerah Selangor, Ketua Pengawas PMR. Okay, Ustazah, untuk soalan yang keempat, apakah option atau subjek utama yang Ustazah mengajar di sekolah? Okay, subjek utama mengajar kat sekolah pendidikan Islam. Soalan kelima, boleh Ustazah ceritakan adakah Ustazah pernah mengajar di luar subjek bidang yang Ustazah mengajar dan apakah faktor atau punca berlakunya keadaan tersebut? Pernah mengajar di luar bidang selain daripada pendidikan Islam, iaitu sejarah. Selama dalam lebih kurang 5 tahun untuk sejarah tingkatan 2 bagi menampung kekurangan guru sejarah di sekolah. Soalan keenam, boleh Ustazah ceritakan sedikit berkenaan strategi serta perancangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bermula daripada sebelum, semasa dan selepas daripada PDPC itu sendiri. Okey, antara strategi perancangan dalam PDP, pelajar akan buat pembentangan, kemudian perbincangan dalam kumpulan, kemudian analisis kepada hasil perbincangan, soalan kuis, kemudian komen-komen daripada rakan-rakan dan ulasan daripada guru. Sebab itu boleh memberikan kerjasama daripada pelajar untuk mengelakkan pelajar mengantuk, hilang fokus. Jadi pelajar seronok sebab dia boleh menonjolkan idea dia dan bakat dia. Untuk soalan ketujuh, okey, Ustazah, apakah kaedah ataupun teknik ataupun pendekatan yang Ustazah guna dalam proses PDPC bersama anak murid? Kaedah dan teknik lebih banyak berfokus kepada murid. Biar murid yang menghasilkan idea, menghasilkan pandangan dan aktiviti. Guru nanti buat ulasan dan postmortem sikit je. Soalan yang ke-8 Ustazah. Soalan yang ke-8, adakah Ustazah menyediakan alat bantu mengajar ABM ataupun orang kata kit media yang bersesuai dengan PAK 21? ABM yang berkaitan dengan 421, buku kerja, buku latihan, lembaran kerja, video, gambar, pembentangan kumpulan melalui PowerPoint, apa-apalah yang pelajar boleh hasilkan kreativiti dia, inovasi dia. Untuk soalan yang ke-9 Ustazah, semasa proses PDP berlangsung, bagaimana cara Ustazah untuk menggalakkan hubungan interaksi dan komunikasi sosial antara guru dan murid? Okey, dalam PDP iaitu hubungan interaksi antara komunikasi antara guru dengan murid, iaitu perbincangan, kuis, pembentangan, kerja kumpulan, pandangan, hasil, soal jawab. Untuk soalan yang ke-10 Ustazah, pada pandangan Ustazah, adakah proses PDP yang dijalankan dilihat dapat mewujudkan interactive learning dalam kelas? Okey, dalam proses PDP yang dijalankan melibatkan interactive learning, iaitu adanya perbincangan. Pelajar-pelajar sekarang dia lebih advance, dia boleh cari-cari link-link ataupun daripada YouTube yang dia persembahkan kepada rakan-rakan dia. Untuk soalan yang ke-11, boleh kami tahu adakah Ustazah menggunakan konsep hubung kait terhadap suatu pembelajaran dengan subjek yang lain atau disebut sebagai elemen merentas kurikulum EMK?
Ya, dalam pengajaran dan pelajaran kita ada hubung kait antara PDP Pendidikan Islam dengan subjek-subjek lain, iaitu yang disebut sebagai EMK. Contohnya dalam Pendidikan Islam kita ajar fardu ain, fardu kifayah. Dalam fardu kifayah kita ada berkait dengan contohnya pengangkutan, pembuatan pakaian, jadi berkaitan dengan sains rumah tangga, berkaitan dengan sains ekonomi, ada kaitan dengan sains teras, lepas tu matematik, macam mana nak mengira kadar zakat, kemudian macam mana nak menyediakan pakaian yang menutup aurat, pemakanan yang halal dan sebagainya. Soalan yang ke-12, berdasarkan data atau pengamatan Ustazah, bagaimana tahap pencapaian ataupun prestasi pelajar dari masa ke semasa? Dari segi pengamatan terhadap pencapaian dan prestasi pelajar, pelajar sekarang dia lebih kreatif dari segi mempersembahkan pematangan dia melalui IT. Selain PowerPoint, Publisher, Java dan lain-lain. PKP hari itu iaitu PDPR mengajar pelajar untuk lebih kreatif membentangkan melalui persembahan IT. Cumanya disebabkan macam dia lebih kreatif daripada pelajar dahulu. Cuma kadang-kadang pelajar sekarang dari segi kesopanan itu yang kadang-kadang perlu diperhalusi lagi. Untuk soalan ke-13 Ustazah, apakah bersesuaian dengan Revolusi 4.0 dan PAK 21? Adakah Ustazah pernah terlibat dalam pelaksanaan inovasi atau usaha pembaruan dalam meningkatkan kualiti nilai pembelajaran itu sendiri? Okey, melalui Revolusi 4 dan 4.21, iaitu pelaksanaan inovasi dan usaha pembaharuan kepada peningkatan kualiti pendidikan, saya terlibat dengan kajian tindakan. Pertama, kajian tindakan melalui akronim-akronim dalam untuk ibadat haji dan umrah. Kemudian, kajian tindakan melalui penghasilan kebat. Macam mana pelajar nak menghasilkan jawab kebat yang mudah, yang pelajar tak keliru, yang jawapannya menepati kehendak skema, yang pelajar boleh dapat markah solid 4. Soalan 14. Adakah Ustazah pernah terlibat dalam sebarang penglibatan program yang diajukan oleh pihak sekolah ataupun KPM? Jika ada, boleh Ustazah kongsikan pengalaman tersebut kepada kami. Okey, untuk kursus peringkat sekolah, KPM pernah ikut. Contohnya kursus simulasi haji, korban, pengurusan jenazah, untuk bulan-bulan Islam, contoh Mahijrah dengan modul Rasul. Soalan 15. Sebagai seorang guru, bagaimana proses pencerapan itu dilakukan? Adakah ianya berlaku secara berkala atau siapakah pegawai yang menilai atau mencerap guru tersebut? Okey, untuk pencerapan setahun dalam 2 kali, yang menilai ialah pentadbir lah. Macam pengetua, penolong kanan, JKMP. Soalan ke-16. Sepanjang perkhidmatan Ustazah di sekolah, saya nak tahu bagaimana sebagai seorang Ustazah guru di sekolah, adakah Ustazah pernah menerima sebarang anugerah ataupun pengiktirafan? Kira-kira lah sama ada di peringkat sekolah maupun daerah. Adalah terima pengiktirafan tu tak banyak. APC untuk anugerah perkhidmatan cemerlang 2 kali, tahun 2000 dengan 2018. Lepas tu penitia terbaik, Persatuan Agama Islam paling aktif, penyediaan buku pelak terbaik untuk PPAM. Soalan 17. Adakah Ustazah terlibat aktif dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum? Apakah jawatan yang pernah disandang oleh Ustazah? Sama ada dari segi panitia ke, bidang ke, kelab ataupun persatuan? Panitia, ketua panitia, AJK untuk pengubahan soalan, peperiksaan, datang kuasa untuk rancangan tahunan. Soalan 18. Maaf saya Ustazah. Adakah Ustazah pernah terlibat dalam aktiviti atau program unit kurikulum dan co-kurikulum? Jika ada, boleh Ustazah kongsikan penglibatan program tersebut? Okey, untuk persatuan, ketua guru penasihat Persatuan Agama Islam,
ketua penasihat petang, ketua penasihat bola baling, ketua penasihat futsal, ketua PPIM. Okey, untuk aktiviti kurikulum, kem sukses, kem tahunan pendidikan Islam, BBSM, kem pengawas, kem BBSM, kem PPIM, program Imak Bakti PPIM. Soalan 9, Ustazah. Adakah Ustazah pernah terpilih dalam penerimaan anugerah pada sebarang program di bawah unit kurikulum dan co-kurikulum? Okay, untuk penerimaan anugerah bagi kurikulum dengan co-kurikulum, pengurusan penelitian terbaik, buku fail penelitian terbaik, buku untuk koko, buku belak tahunan, persatuan paling aktif untuk pendidikan Islam. Soalan 20. Apa pendapat Ustazah berkaitan dengan guru pelatih? Okey, pendapat berkaitan dengan guru pelatih. Jawapan jujur, dari segi kerjasama, nak belajar, nak menambah ilmu, untuk memberi sumbangan. Sejak akhir ni, kebanyakan guru pelatih kurang. Tak tahulah, mungkin situasi sekarang ke, ada sebahagian guru, tapi tak nafikan ada sebahagian guru pelatih yang memberi kerjasama. Setiap program memberikan sumbangan, tenaga, fikiran dan nak belajar untuk maju ke depan dan terbuka untuk ditegur. Soalan ke-21. Adakah Ustazah mempunyai sebarang idea ataupun cadangan penambahbaikan untuk guru pelatih terutama macam kali ni yang sedang ataupun pernah menjalankan sama ada latihan mengajar ataupun program perantis guru? Okey, untuk penambahbaikan, bukanlah cadangan ke idea tapi berkongsilah pengalaman. Kadang-kadang bila ada tugasan, dia jadi satu macam tekanan dan dia kena perlu siapkan. Contohnya bagi dia projek, program ke, projek mural ke, projek kebersihan ke, projek inovasi ke, yang kita beri dia tempoh masa dan dia ada satu orang kata imbal balik, maksudnya anugerah lah. Rasanya itu boleh membuka dan memberi semangat untuk dia lebih maju ke hadapan. Soalan kedua. Jika tidak keberatan, apakah nasihat ataupun pedoman yang Ustazah nak kongsikan untuk kami sebagai guru pelatih dan ataupun sebagai bakal guru seperti kami? Untuk guru pelatih, diharaplah untuk lebih ikhlas dalam menjadi pendidik untuk anak bangsa. Buang sifat sombong, bangga diri, riak. Teruslah belajar untuk menjadi pendidik yang berdedikasi, berjaya, berinovasi, maju ke depan. Dan kalau kita rasa kita hebat, sebenarnya banyak lagi orang hebat. Untuk soalan ketiga, sebagai tambahan, bagaimana persekitaran kerja Ustazah? Apakah tahap kesediaan ataupun penerimaan Ustazah terhadap perbezaan latar belakang budaya di sekolah? Boleh Ustazah kongsikan? Sebagai persekitaran kerja, okey, saya seronok dengan rakan-rakan yang memberi kerjasama, yang orang kata kalau kita ada masalah take care lah. Dan kalau ada projek sama-sama.